عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah bertemu kita sekali lagi pada malam ini. Pertemuan kita bagi bulan Julai 2023 yang saya fikir melengkapkan pertemuan kita 10 tahun yang lalu. Sekitar saya bermula sekitar bulan Julai juga, tidak silap saya, 2013. Alhamdulillah hadirin sekalian, kita masih lagi duduk bersama di sini, dan insya-Allah hadirin sekalian, pada malam ini kita akan teruskan membaca hadis-hadis berkait dengan tanda-tanda dan peristiwa hari kiamat. InsyaAllah jika ada kesempatan masa, kita akan membaca dua tajuk pada malam ini. Satu tajuk yang ringan untuk kita fahami, satu tajuk agak sedikit berat. Namun saya kena sampaikan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana ia merupakan mesej daripada Nabi SAW untuk kita fahami, sekaligus untuk kita melakukan persediaan sekiranya kita adalah golongan yang Allah pilih untuk melalui salah satu daripada peristiwa-peristiwa yang kita baca pada malam ini. Muslimin muslimat sekalian, tajuk pertama yang akan kita baca pada malam ini berdasarkan kitab karangan Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Abdullah Al-Wabil, muka surat 160. Ini adalah merupakan tesis master beliau. Dalam muka surat 60 perkara keempat, dalam muka surat 160 perkara ke-49, di bawah tajuk binatang buas dan benda-benda mati berkata kepada manusia. Tuan-tuan, salah satu daripada tanda berlakunya kiamat ataupun tanda dekatnya hari kiamat, ya, bukan tanda berlaku kiamat. Berlaku kiamat ni dia pasti akan jadi. Tapi tanda dekatnya berlaku kiamat adalah apabila binatang buas dan benda mati bercakap dengan manusia. Tuan-tuan, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, orang Melayu panggil Imam Hanbali, Imam Ahmad, dalam kitab hadis beliau yang dipanggil Musnad Imam Ahmad, beliau meletakkan sebuah hadis, ya. Hadis ini dinilai sahih oleh para ulama, antaranya Syekh Ahmad Syakir menyatakan isnaduhu sahih. Hadis ni silsilah periwayatannya sahih. Walaupun konten hadis ni agak pelik, tapi sanad dia sahih. Apa makna sanad ni? Dia punya silsilah jalan periwayatan hadis ni yang sampai kepada Imam Ahmad sahih. Baik. Hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah meriwayatkan satu kisah yang berlaku di zaman Nabi. Ceritanya begini tuan-tuan, ini cerita Abu Hurairah. Ada seekor serigala, fox, datang kepada seorang pengembala kambing, yang dia sedang mengembala kambing lah, ya, kambing gembalaan ni dia panggil ghanam. Okey, ghanam. Dia terkamlah salah seekor kambing milik pengembala tersebut. Dia bawa lagi, pengembala ni kejar dia. Hebat juga. Maknanya dia kejar serigala tu, bergelut dia dengan serigala tu, dan akhirnya serigala tu tewas.
menang ke pengembala ni, dia dapat ambil balik kambing dia masih hidup. Kambing ni marah. Kambing pula. Serigala ni marah. Serigala ni duduk dalam keadaan mengeluarkan ekornya dari belakang melalui kedua-dua celah pehanya. Tuan-tuan bayang je lah, nak suruh saya buat, janganlah kan. Ekor pun tak ada. Dengan ekor, ekor ni kat belakang. Dia duduk, dia keluarkan ekor dia tu ikut bawah perut dia tu melalui dua celah peha dia, dan dia tempelkan ekornya itu di perut dia. Okey, itu posisi duduk serigala tersebut. Lalu dia berkata, udah kat sini pelik ni. Serigala ni bercakap. Ya tuan-tuan, ya. Saya ada saksi Tuan Haji pegang buku sama dengan saya. Betul tak Haji? Okey, apa serigala ni sebut? Engkau sengaja merebut rezeki yang diberikan Allah kepadaku hingga terlepas daripada aku. Serigala ni boleh argue macam tu tuan-tuan. Dia kata, Allah dah bagi aku rezeki, kau rebut daripada aku, dia kata. Marah serigala ni. Kemudian lelaki itu berkata, wallahi demi Allah, aku tidak pernah melihat peristiwa seperti pada hari ini, dia kata, iaitu ada serigala yang mampu bercakap. Serigala itu membalas. Dia kata itu tak pelik. Yang lebih menghairankan daripada ini, dia kata, daripada dia bercakap tu, ialah apabila ada seorang lelaki di tengah-tengah pohon tamar kurma yang berada di antara dua bidang tanah yang tidak berpasir, yang ia memberitahu kepadamu tentang sesuatu yang telah terjadi dan akan terjadi sesudahmu, sedangkan dia itu seorang Yahudi. Serigala tersebut, pening dah dengar ni tuan-tuan. Lelaki tadi dia tak cakap banyak dah, dia pun dah tak faham apa serigala ni sebut, ya. Maka dia pun lantas datang menemui Nabi SAW dan dia cerita peristiwa yang dia baru alami. Baginda jawab apa tuan-tuan? Bila Nabi dengar cerita dia, Nabi kata, sadaqta, engkau benar. Maknanya Nabi verify yang dia ni memang tak berbohong, dia cakap betul. Dia memang lalui peristiwa pelik ni, ya. Sebab Rasulullah ni wahyu. Kalau dia menipu, dia reka cerita, Rasulullah boleh cakap sedap sembang gajah terbang. Tak, memang betul, dia cerita ni betul. Sadaqta, Nabi kata engkau benar. Lalu Nabi bersabda, innaha amaratun min imaratis sa'ah, kata Nabi. Yang kau tengok serigala duduk bercakap tu, itu merupakan tanda daripada tanda-tanda datangnya hari kiamat, ya. Nabi sebut baina yadai sa'ah, tanda betul-betul dekat dah dengan hari kiamat, kata Nabi. Qad awshaka ar-rajulu ay yakhruja fala yarji'a hatta tuhaddithahu na'lahu wa sawtuhu ma ahdatha ahlahu ba'dah. Nabi tambah lagi tuan-tuan. Nabi kata sesungguhnya nanti akan ada seseorang yang keluar dari rumahnya, kemudian ia tidak kembali pulang sehingga kedua kasut dan cemetinya memberitahu kepadanya mengenai apa yang dilakukan oleh keluarganya sesudah ia pergi. Faham tuan-tuan? Tak? Sama lah, kita pun tak faham, saya pun tak faham. Itulah jawapannya. Saya baca je tuan-tuan. Saya tak tahu. Saya nak, tuan-tuan nak minta saya syarah, saya tak tahu, ya. Saya tak faham apa yang Nabi maksudkan seorang lelaki keluar rumah, kasut dan cemetinya memberitahu kepada dia apa yang ahli keluarga dia buat di rumah. Saya tak faham. Allahu a'lam tuan-tuan. Hadis ni kalau nak dipertikai tak boleh lah, sebab sanad dia sahih. Kalau nak pertikai konten pun tuan-tuan, masalahnya datang hadis lain, riwayat lain yang cerita benda sama macam hadis ni. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, hadirin sekalian.
Syekh Al-Albani menyatakan ini adalah sanad yang sahih. Perawi-perawi hadis ni adalah perawi bagi Imam Muslim. Kuat tuan-tuan, bukan kecil-kecil anak punya perawi ni. Ya, baik. Sadaqa walladhi nafsi biyadih. Ini cerita Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau tadi Abu Hurairah cerita, ini Abu Sa'id Al-Khudri cerita. Dia menceritakan kisah itu, kisah yang kita cerita tadi, hingga Rasulullah menyatakan sadaqa wallazi nafsi biyadih. Benar, dia kata. Abu Sa'id ni tuan-tuan, hafalan dia bagus. Dalam ilmu hadis, biasanya tuan-tuan, hadis yang dibawa oleh Abu Sa'id yang serupa dengan hadis lain yang dibawa oleh sahabat lain, biasanya hadis Abu Sa'id ada penambahan. Maksudnya ada teks yang perawi sahabat lain tak ingat, Abu Sa'id ingat. Berlaku juga pada hadis yang kita baca ni. Abu Sa'id kata apa? Nabi bersabda, la taqumus sa'ah, tidak berlakunya kiamat hatta yukallimas siba'ul ins, sampailah binatang buas bercakap dengan manusia. Wa yukallimur rajul azbatu sautih wa shiraku na'lih wa yukhbirahu fakhizuh. Dan kata Nabi, sampailah nanti, tuan-tuan, tali tempat gantungan cemetinya. Ya, apa tali tempat gantungan cemeti? Kalau orang dulu zaman Arab ni, tali tempat gantungan cemeti ni dia letak di luar rumah. Ya, benda yang yalah dia boleh gantung lah. Sebab dulu cemeti, tahu cemeti kan naik apa? Hari ni kita naik kereta kena ada kunci lah. Orang dulu naik keldai dia kena ada cemeti. Cemeti ni dia sangkut dekat luar rumah. Bila dia nak naik keldai, dia ambil cemeti tu, dia naik keldai, dia piap jalan ke kedai tu. Dia keldai kan, dia tak piap tak jalan. Jadi dia kena ada. Jadi dia balik, dia dah parking elok-elok keldai dia ambil cemeti, dia sangkut. Nabi kata tempat tali gantungan cemetinya, wasyiraku na'lih, tali kasut seseorang itu, ya, tali kasut akan berkata kepadanya. Tohlah tuan-tuan, tali kasut akan berkata. Saya tak tahu, saya sebut tak tahu lah. Saya tak ada syarah kan. Kalau saya tahu semua benda, confirm saya bukan orang. Kan ustaz ni semua benda datang dia syarah kan. Dan yang ni memang saya tak tahu. Ya. Wa yukhbirahu fakhizu. Dan Nabi kata peha dia nanti, peha kita ni akan memberitahu kepadanya bima ahdatha ahluhu ba'dah, apa yang ahli keluarganya lakukan sepeninggalan dia. Wallahu alam tuan-tuan. Kita baca je lah. Ya. Mana dah tahu Allah panjangkan usia kita sampailah kita melihat benda ni realitinya berlaku. Wallahu alam. Banyaklah tafsiran-tafsiran yang cuba diberikan. Kan ada kata CCTV, ada kata laptop duduk kat peha, entah macam-macam lah tuan-tuan yang orang rasa berkemungkinan. Ia boleh dijadikan pandangan, namun untuk menetapkan sesuatu itu kena punyai ciri yang betul-betul seiring dengan apa yang Nabi SAW maksudkan. Mungkin dah berlaku, tapi kita tak dapat capai akal untuk mengaitkan hal ini. Mungkin juga realitinya belum berlaku. Ya, kita pun tak tahu mana satu. Hari ini kalau nak kata binatang buas bercakap dengan manusia, secara realiti tidaklah berlaku tuan-tuan. Secara teknologi boleh sangat. Ya, secara teknologi untuk AI mewujudkan satu haiwan yang kemudian dia boleh bercakap dalam alam maya dengan manusia ataupun dicipta sebagai bentuk patung, itu semua dia macam lembu merah kan, haifa. Lembu merah ada dalam teks Yahudi. Kemunculan lembu merah yang dilihat dunia itu menandakan dekatnya hari kiamat, ada dalam teks Yahudi, tak ada dalam teks hadis. Sebab tu orang Islam dia tak berapa menumpukan perhatian masalah lembu merah ni. Tapi orang Yahudi dia pegang masalah lembu merah ni.
Lembu merah ni lembu betul ke ataupun lembu apa? Kan? Macam tu. Sebab orang tengok pembukaan apa tu, Commonwealth ke apa yang kat mana Commonwealth bila yang the latest punya 2020 Covid. Olympic ke Commonwealth saya pun tak ingat lah. Yang dia bawa usung keluar lembu merah tu. Lembu merah tu bukan lembu betul replika, tapi lembu tu berwarna merah. Okey, wallahu alam. Tapi itu teks yang tak berkait dengan teks Islam lah, sebab dia berkait dengan teks orang Yahudi. Tapi teks orang Yahudi memang ada tentang masalah haifa ataupun lembu merah ini. Walaupun orang Yahudi duduk beranggapan lembu tu lembu betul, boleh jadi dia bukan lembu betul. Kerana dulu kalau kita tengok Samiri pun menyembah anak lembu. Anak lembu betul ke dia sembah? Bukan. Dia sembah apa? Patung. Ya? Baik. Wallahu alam. Kita tinggalkan tajuk ini di sini kerana kita tidak mampu untuk memahami tajuk yang dimuatkan di sini, ya. Wallahu alam. Ada soalan tak? Baik. Apa nak tanya? Tak ada. Okey. Tajuk kedua, dia tidak ada dalam kitab yang saya guna ini sebab dia wallahu alam dia tak masukkan dia. Saya mungkin ada tetapi tidak sesunannya, tak berapa tepat. Sekejap, saya cuba lihat. Dia masuk dalam muka surat 67. Ada kitab seorang. 67. Fitnah dari timur. Okey. Okey, tajuk fitnah dari timur. Okey. Ini saya ambil susunan ni sebab saya guna satu lagi kitab ni. Okey, baik. Hadirin mati Allah sekalian. Ini tajuk kedua kita. Yang ni berat sikit. Kita nak follow satu persatu agar kita boleh fahami. Hadirin sekalian, Nabi SAW dalam hayat baginda, Nabi pernah berdoa keberkatan untuk dua wilayah. Okey. Wilayah itu adalah wilayah Syam dan Yaman. Tentang mengapa Nabi doakan tentang keberkatan Yaman, Allahu alam. Ada menyatakan bahawa keberkatan Yaman berlaku di era awal Islam. Tapi Nabi doakan Syam juga. Dan Syam ni jelas, ya, bumi Syam adalah bumi yang akan menjadi tapak pusat kerajaan Islam yang benar di akhir zaman. Dan kerajaan itu pun pimpinan keluarga Nabi SAW. Hadirin sekalian, Nabi doa, Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina. Ya Allah, berkatilah kepada kami sa' dan mud kami. Sa' dan mud ni apa? Gantang dan cupak. Maksudnya Nabi mohon supaya Allah berkati ekonomi kita. Itu maksudnya. Okey. Taklah Nabi guna perkataan ekonomi, ya. Tapi itulah maksud baginda. Wa barik lana fi syamina wa yamanina. Dan berkatilah bagi kami, bagi negeri Syam kami dan negeri Yaman kami, kata Nabi. Faqala rajulun minal qaum, maka berkata seorang lelaki, ya, daripada kaum yang dengar, ya Nabi Allah, wa fi iraqina, wahai Nabi Allah, bagaimanakah dengan Iraq kami? Iraq, okey. Iraq ni tuan-tuan tak boleh tengok dalam Iraq hari ni. Ini Iraq moden. Okey. Iraq yang dahulu dia bercantum kawasan itu dengan Najd. Tuan-tuan pernah dengar Najd tak? Najd ni dah tak ada dalam map. Iraq ni adalah satu kawasan daripada Najd. Najd ni apa? Najd ni kawasan timur Arab Saudi. Yang kita selalu pergi Mekah, Madinah tu, Jeddah, Taif, semua tu, Madain Saleh, itu Jaziratul Arab, semenanjung tanah Arab, Hijaz. Tanah besar dia tu
yang ada Riyadh itu dipanggil Najd. Okey? Dulu dia terpisah. Dulu dia bukan satu wilayah negara yang sama, tidak. Wilayah Najd di zaman Nabi luas. Wilayah Najd di zaman Nabi mencapai sampai ke Iraq. Sebab itu sahabat ni tanya, Iraq kami macam mana? Jadi kita tak boleh faham Iraq ni Iraq yang ada pada hari ini. Ya, Iraq itu mungkin sebahagian Saudi juga yang ada pada hari ini, kerana dalam hadis lain Nabi sebut Najd. Nampak berat dia kat sini ni. Dia dah berat dah ni. Okey. Baik. Yalah, sebab apa tuan-tuan? Sebab kita semua lahir selepas tahun 1932. Saya ingat tak ada kita yang sini yang lahir sebelum 1932. Ya. Kalau kita lahir 1932, sebelum 1932, kita tidak pernah melihat sebuah negara bernama Saudi Arabia. Orang yang meninggal pada tahun 1932, dia tak pernah melihat sebelum 22 September 1932, dia tak pernah melihat sebuah negara yang bernama Arab Saudi. Kerana Arab Saudi ditubuhkan pada masa itu. Okey. Dulu terpisah semenanjung tanah Arab, nama pun semenanjung, Mekah, Madinah, Jeddah, apa semua tu bandar Saudi yang ada kita pergi hari ini. Dulu terpisah wilayahnya dengan tanah besar Saudi. Pemerintah asal kepada semenanjung tanah Arab itu keluarga Jordan sekarang. Mereka kena tipu dengan British. British bagi dia satu tanah di bumi Syam sampai hari ini. Pemerintah Najd waktu itu adalah King Abdul Aziz Ali Saud, keluarga Saud. Dia telah diberi mandat oleh British untuk mengurus tadbir, membentuk sebuah negara, menggabungkan tanah Riyadh ataupun tanah Najd dengan semenanjung tanah Arab, bentuk satu bandar wilayah besar namanya Arab Saudi. Itu cerita dia. Okey? Baik. Penting ni tuan-tuan, kita tahu perempuan sekalian. Okey? Apa sebab? Nanti tengok. Nabi kata tentang Iraq ataupun Najd, inna biha qarnus syaitan. Nabi kata di sana adanya tanduk syaitan, kata Nabi. Ya. Wa tahijul fitan wa annal jufaa bil masyriq. Nabi kata kat sanalah akan munculnya berbagai macam fitnah. Ya. Dan sesungguhnya penyelewengan agama itu bersumber datangnya dari kawasan sebelah timur. Okey. Sebab apa kalau kita kata Iraq ni tak tepat? Dia ada riwayat lain, bila Nabi doa Syam dan Yaman, sahabat tanya, wa fi najdina ya Rasulullah, Najd kami macam mana? Dia tanya Najd. Najd betul, tanah Najd. Nabi kata jawapan yang sama, di sanalah munculnya tanduk syaitan. Okey tuan-tuan, kita balik zaman Nabi SAW. Najd adalah satu tanah besar Saudi pada hari ini. Ibu kotanya dahulu, yang paling pesat atau ibu kota utamanya adalah Yamamah dipanggil. Yamamah hari ini dah jadi Riyadh. Riyadh tu dulu adalah Yamamah. Kalau pergi ke Riyadh ada Yamamah Park. Dia ada satu kawasan park lah, taman. Dan di Riyadh itu namanya Yamamah. Tuan-tuan, Yamamah ni Islam ke tidak? Nabi pernah utus surat kepada pemimpin Yamamah. Tuan-tuan, Nabi pernah utus surat dan dia terima Islam, menyebabkan penduduk Yamamah menerima Islam. Saya lupa namanya, pemimpin dia pada masa itu, pemerintah dia. Okey, dia terima Islam daripada Bani Hanifah. Okey, pemimpinnya daripada Bani Hanifah. Saudi, keluarga Saud sekarang pun daripada Bani Hanifah juga. Sama juga. Okey. Dia terima Islam, penduduk Yamamah terima Islam. Cuma di kalangan penduduk Yamamah itu ada juga segelintir yang memerangi Nabi. Ada. Contohnya kalau tuan-tuan pernah dengar satu nama, Sumamah ibn Awsal. Siapa dia Sumamah ni? Pernah dengar cerita dia? Dia ni orang besar di Yamamah. Dia mempunyai kuasa import dan ekspor. Sumamah ni dia pegang kuasa ekspor gandum keluar daripada Yamamah. Nak hantar Madinah ke, nak hantar Mekah ke, sign dia. Orang penting lah, hadirin sekalian.
tahulah menteri apa, menteri asas tani ke dan sebagainya, atau menteri keterjaminan makanan mungkin zaman tu. Dia ni tuan-tuan ada rancangan untuk membunuh Nabi. Sahabat dah selidik dah, betul, sah, dia memang membiayai satu rancangan untuk membunuh Nabi. Masa dia dalam satu perjalanan nak pergi ke Mekah, dia melintas kawasan Madinah. SB Nabi semua dah dapat tahu dah. Sahabat Nabi cekup dia, tangkap dia. Zaman tu tak ada penjara, penjaranya masjid. Ikat dia di tiang masjid. Okey. Kalau zaman lah ni tuan-tuan ikat orang kat tiang masjid Kosmo, Sinar, Akbar macam tu confirm duduk muka depan kan. Okey. Ikat dan tiang masjid. Sahabat tak jatuhkan hukum, sahabat kata tunggu Rasulullah datang. Rasulullah pun dikhabarkan, ini ada orang yang terlibat merancang pembunuhan engkau ya Rasulullah, kami dah tangkap, ikat di masjid. Nabi masuk masjid. Nabi berhadapan dengan orang yang merancang untuk membunuh baginda, tuan-tuan. Kalau kita macam mana, tuan-tuan? Mampu tak jiwa kita berjiwa besar begitu? Ya. Ui, tuan-tuan, jiwa ni satu benda yang tuan-tuan boleh, kalau tuan-tuan ni mangsa pemenjaraan, tuan-tuan boleh jumpakan dengan hakim yang jatuhkan tuan-tuan penjara 5 tahun. Ui, macam mana kita nak berhadapan lah? Tapi ini berlaku, ada orang boleh buat lah, tuan-tuan. Bukan saya puji tak tentu hala lah, tapi ada orang boleh buat. Kan? Nabi jumpa orang yang nak bunuh Nabi. Nabi boleh tanya dengan selamba, ma'indaka ya Sumamah, Nabi tadi, apa khabar kamu hari ini? Nabi tanya macam tu je. Sumamah ni action. Dia jawab apa? Dia kata, kalau engkau memaafkanku, kaumku kaum yang reti berterima kasih. Kalau engkau mahukan tebusan, kaumku sedia untuk membayarnya. Kalau kamu membunuhku, kaumku adalah kaum yang handal dalam menuntut bela. Maksudnya dia pandai berperang lah. Nabi dengar, Nabi pun senyum, Nabi pun belah. Tak guna layan, ikut para sahabat nak bantai lah ni, apa biar. Hari kedua Nabi tengok, Nabi tanya lagi, apa khabar? Jawapan yang sama dia beri. Hari ketiga pun Nabi tanya, dia jawab jawapan yang sama. Hari ketiga Nabi kata, lepaskan dia. Sahabat pun macam, lepas je, Nabi kata, lepas je. Dia takkan buat apa-apa, kata Nabi. Lepas, dia pun tak ucap terima kasih, tak apa. Lepas, dia pun terus keluar daripada masjid. Dia masuk balik seketika waktu, masuk balik. Ingat lari terus, masuk balik. Basah rambutnya. Nabi tanya, kamu ke mana? Aku pergi mandi ya Rasulullah. 3 hari kena ikat kat sini. 3 hari tak mandi, makan cukup, mandinya tidak. Dia pergi mandi. Dia mandi. Dia masuk balik dan dia mengucap syahadah. Dia masuk Islam. Sumamah ni. Walaupun sebenarnya dia bagi tahulah dia masuk Islam kerana dia melihat kepribadian Nabi. Dia pun tak pernah jumpa Nabi, tuan-tuan. Orang kata Nabi ni teruk, Nabi ni jahat, Nabi ni buruk, kan? Nabi ni bawa agama baru dan sebagainya. Maka dia pun mengambil pendekatan, tak apa, kita rancang bunuh Nabi, macam tu. Once dia jumpa Nabi, dia tahu Nabi ni satu orang yang sangat tinggi nilai akhlak, budi dan kesopanan dia. Dia masuk Islam. Dia minta izin dengan Nabi, ya Rasulullah, aku ditangkap ni sebenarnya, yalah memang aku ada perancangan nak bunuh kamu, tapi aku ditangkap ni bukan dalam perjalanan nak bunuh kamu. Aku ni dalam perjalanan nak pergi Mekah buat umrah. Nabi kata tak apalah, pergilah ke Mekah, kan, pergi Mekah. Tuan-tuan, sebelum sampai ke Mekah, orang Mekah dah tahu yang Sumamah ni masuk Islam. Dahsyat juga waktu tu ya. Macam mana penyebaran maklumat berlaku? Adalah mungkin caranya kita pun tak tahu, kan. Berita-berita penting macam tu. Orang Mekah pun bersikap pesimis lah, bersikap layan tak layan, buat-buat layan, sebab dah tahu dia dah masuk Islam. Cuma tak layan sangat pun susah juga, sebab
makanan orang Mekah bergantung kepada Yamamah ni, bergantung kepada dia. Sebelum dia meninggalkan Mekah, dia sempat bagi tahu kepada orang Mekah, tidak ku izinkan sebutir gandum pun sampai ke bumi Mekah ini melainkan dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata. Baik. Sebab tu orang Mekah pun lepas tu tak berani dah nak perang dengan Nabi, nak buat provokasi apa, tak berani. Sumamah ibn Awsal orang Yamamah. Apa jadi ketua kabilah Yamamah yang masuk Islam daripada Bani Hanifah tu, tuan-tuan? Umurnya tak panjang, dia meninggal masa hayat Nabi lagi. Masa zaman dakwah di Madinah, dia terima Islam. Sebahagian penduduk Yamamah masuk Islam. Okey tuan-tuan, majoriti penduduk Yamamah yang masuk Islam, dia orang ni bukan sahabat, sebab dia orang tak pernah jumpa Nabi. Tuan-tuan bayang daripada Riyadh nak pergi ke Madinah tu berapa kilometer. Jadi dia orang pun tak adalah kesungguhan nak pergi, tapi mereka masuk Islam based on dakwah yang disampaikan oleh ketua kabilah. Meninggal pula ketua kabilah tu. Bila meninggal, siapa yang ganti jadi ketua kabilah Yamamah ni, tuan-tuan? Ketua pemerintah Yamamah. Nama yang tuan-tuan pernah dengar sejak dulu sampai sekarang, Musailamah Al-Kazzab. Dia ni pun terima Islam juga asalnya. Masalahnya dia nak kenabian. Entah pelik perangai, masuk Islam tapi dia nak status kenabian. Tapi dia tak nak status kenabian masa Nabi ada. Dia sempat jumpa Nabi, dia bagi tahu, ya Rasulullah, serahkan jawatan kenabian ini kepadaku setelah kewafatanmu nanti. Dia minta begitu. Memang bingung lah tuan-tuan, mana boleh, tak ada. Kalau ada pun Nabi tak bagi kat dia, tapi dia minta. Tak tahu apa yang dia tengok, dia rasa seronok jadi Nabi ke, dia tengok Rasul apa dapat allowance tinggi 1/5 harta rampasan perang ke apa, Allahu'alam. Tapi dia minta begitu. Bila dia minta, tuan-tuan hadirin sekalian, Nabi, dia tahulah Nabi tak tunaikan. Ini antara orang yang Nabi diwahyukan kesudahan hidup dia. Sebab tu masa dia hidup lagi, Nabi dah gelar dia dengan gelaran Al-Kazzab, yakni pendusta. Tuan-tuan, bila Nabi tak memberikan respon baik terhadap apa yang dia minta, dia balik ke negeri dia Yamamah, Riyadh hari ni. Dia buat apa? Dia declare bahawa aku juga merupakan utusanmu, utusan Allah, dia kata. Maka dia declare yang dia juga Rasul, tanpa dia menafikan Muhammad pun Rasul, aku pun Rasul juga. Penduduk Yamamah sebahagiannya menerima, sehingga tuan-tuan, azan di Yamamah bertukar. Selepas kalimah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ada satu lagi kalimah, asyhadu anna Musailamata Rasulullah. Ditambah gitu. Aku bersaksi bahawa Musailamah itu utusan Allah. Dia tambah dalam azan. Okey. Tuan-tuan maklum kan apa jadi Yamamah lepas kewafatan Nabi? Menjadi pusat perpindahan, migration orang-orang munafik. Orang munafik lari keluar belaka daripada Madinah, tuan-tuan. Ada tanda di dahi mereka yang menyebabkan sahabat semua kenal. Maka mereka tak mau dah duduk di Madinah. Masa Nabi wafat, Madinah bersih dari orang munafik. Masalahnya orang munafik ni pergi mana? Orang-orang munafik ni pergi ke Yamamah. Kenapa mereka memilih Yamamah? Kerana mereka tahu pemimpinnya orang yang anti kepada Nabi SAW. Maka orang-orang munafik ini telah menyeru kepada penduduk Yamamah agar menafikan kewajipan zakat. Inilah golongan yang enggan membayar zakat yang akhirnya diperangi keseluruhannya oleh siapa? Oleh Abu Bakar semasa menjadi khalifah. Berlaku Ma'rakatul Yamamah, peperangan Yamamah. First Battalion, Second Battalion, dua-dua kalah, Islam hantar. Batalion yang ketiga dipimpin oleh Khalid ibn Walid dan angkatan perangnya adalah penghafaz Quran, berjaya menang ke atas kota Yamamah. Pembunuh Hamzah terlibat dalam peperangan itu, Wahsy. Dialah yang dapat membunuh Musailamah Al-Kazzab. Ini cerita dia, tuan-tuan. Dan akhirnya Yamamah ditakluk oleh kaum muslimin
dan dibersihkan daripada segala anasir-anasir jahat dan buruk ini. Maka orang-orang munafik yang ada berpindah lagi ke utara Najd, iaitu ke kawasan Iraq. Okey, ini sejarahnya, cerita. Baik tuan-tuan, bagaimana Najd ini pada hari ini? Walaupun dia tak ada dalam peta, dah menjadi Arab Saudi, tetapi daerah itu masih ada. Tanah besar Saudi yang berpusat di Riyadh ataupun Yamamah yang dahulu. Jadi macam mana hadirin sekalian? Ada berkait ke dengan realiti kejadian hari ini? Baik, ni saya nak cerita daripada awal. Berat sikit cerita ni tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan tahu daripada mana asal pemerintah Saudi hari ini? Okey. Pemerintah Saudi hari ini, kita ambil lah, dia bermula sekitar 1700 Masihi. Zaman tu bumi Najd, kalau Najd ni tuan-tuan Mekah Madinah tak masuk. Riyadh Mekah Madinah Taif, tuan-tuan nak tahu ke map Saudi ni? Dia bandar di sebelah semenanjung ni lah, sebelah sini, yang border dengan yang menghadap ke Laut Merah tu. Okey, itu semenanjung tanah Arab. Tu tak masuk. Najd ni tanah besar Saudi tu. Okey. Ada banyak negara baru. UAE negara baru, Qatar negara baru, Kuwait negara baru. Okey, yang lama yang ada zaman Nabi, Bahrain dan Oman. Itu ada. Kerajaan Oman tertubuh pada tahun Nabi dilahirkan. Sultan dia Jaifar Ibnu Julandai masuk Islam pada zaman Nabi. Dakwah Amr ibn al-As. Okey, Oman. Bahrain tak terima Islam, tapi dia akur. Bahrain pemimpin dia zaman Nabi tak terima Islam, tapi dia bayar jizyah kepada Nabi. Maksudnya dia nak berdamai. Okey? Baik. Jadi sekitar tahun 1700, namun 1700 ni Uthmaniyah pun ada lagi. Zaman Francis Light masuk Penang. 1700. Bumi tanah Najd yang berpusat di Yamamah ataupun Riyadh itu ditadbir oleh seorang pemimpin, ayahnya bernama Saud. Ayah dia namanya Muhammad. Dia dipanggil sebagai Imam Muhammad bin Saud. Okey, Imam Muhammad bin Saud. Okey, Imam Muhammad bin Saud ni tuan-tuan, dia orang baik lah, dia pemimpin lah, dia tadbir. Ada macam-macam pro and con lah cerita pentadbiran Imam Muhammad bin Saud ni. Okey, okey, dan dia ni hidup sezaman dengan seorang tokoh dakwah di Saudi. Tuan-tuan, namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Pernah dengar nama ni? Nama ni kontroversi tuan-tuan, ya? Muhammad bin Abdul Wahab ini pada nama beliau lah ternisbah hanya sebuah gelaran yang dipanggil Wahabi. Wahabi ni gerakan. Dia Wahabi ni bukan di Malaysia Wahabi apa, orang tuan-tuan faham, tak baca tahlil, tak apa tak solat hajat, tak baca doa kunut, bukan. Itu cerita lain. Wahabi ni asalnya gerakan yang ternisbah kepada Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Dia hidup sezaman dengan siapa dia? Dia hidup sezaman dengan Imam Muhammad bin Saud. Namanya dua-dua Muhammad. Family-nya lain-lain. Satu family anak Saud keturunan Bani Hanifah, ya, dari suku Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, anak keturunan Nabi Ismail juga. Imam Muhammad bin Abdul Wahab, tuan-tuan kata Wahabi itu, dia Bani Tamim. Dia Bani Tamim. Bani Tamim lain. Bani Tamim anak Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, pun anak Nabi Ismail juga, tapi pecah, lain. Okey, Imam Muhammad bin Saud ni dia memerintah daripada 1744 sampai 1765. Okey, baik. Dia, tuan-tuan, saya ringkaskan cerita. Dia pemerintah, dia bekerjasama, dia pemerintah, dia ada militeri. Dia bekerjasama dengan Muhammad bin Abdul Wahab dalam gerakan dakwah. Jadi gerakan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab mendapat sokongan pemerintah yang ada militeri. Dia faham
Kuatlah dakwah dia. Sebab itu sampai sekarang aliran agama di Saudi itu sememangnya terkesan dengan gerakan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Betul tuan-tuan dengar orang kata Saudi Wahabi itu. Ni cerita dia. Okey, maksud dia Saudi ni memang sebuah negara yang memang dia terkesan aliran pendekatan agama dia dengan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Ni cerita dia. Okey, ini realiti, tak ada siapa boleh nafikan. Penyokong dan pengkritik kena setuju fakta ini. Okey, baik. Imam Muhammad bin Abdul Wahab pun meninggal. Dia digantikan 1765, digantikan oleh anak lelaki sulung dia, Abdul Aziz. Bukan King Abdul Aziz, belum lagi. Dia digantikan oleh oleh Abdul Aziz. Abdul Aziz meninggal pada 1803. Digantikan oleh anaknya nama Saud. Dia ulang nama tu. Okey, Saud. Saud memerintah sampai 1814, meninggal, digantikan anak kedua Saud, namanya Abdullah. Okey. Lepas tu hadirin mati Allah sekalian, Abdullah ni dia tak mewariskan, dia punya keturunan dia tak turun, ya. Dia tak turun sampai ke Abdullah ni. Dia berpindah aliran dalam keluarga tu juga. Dia berpindah okey kepada keturunan anak kedua Imam Muhammad bin Saud. Anak kedua dia tak pernah jadi king. Okey, sebab yang king dia abang dia. Tapi ini dah berpindah. Dia dah berpindah. Maksudnya tuan-tuan, berpindah daripada keturunan anak lelaki sulung pergi ke anak lelaki kedua yang tak pernah jadi king. Macam itulah cerita dia. Dan inilah yang turun hadirin sekalian sampailah kepada satu orang bernama King Abdul Aziz. Saudi moden ni. Ni cerita dia. Okey. Berlaku konflik dalam keluarga Saud ni. Saya ingat nak cerita panjang cerita dia. Sebab apa kita kena cerita Saud? Sebab Saud ni duduknya di Yamamah, atau nama barunya adalah Riyadh. Berlaku konflik kekeluargaan. Dalam konflik kekeluargaan keluarga Saud ni tuan-tuan, apa sikap keluarga yang memegang badan agama di Saudi, iaitu keluarga Muhammad bin Abdul Wahab? Itu pun turun secara keturunan juga, ya. Sampai sekarang mufti Saudi, tak silap saya sekarang, Syekh Abdul Aziz Al-Sheikh, keturunan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Apa sikap mereka? Mereka tak mau campur urusan konflik keluarga Saud. Mereka pegang siapa pemerintah, kita taat. Itu je. Tak kira lah dia dapat rampasan kuasa ke, dia bergaduh sama dia ke, dia membunuh sama sendiri ke, siapa diangkat sebagai pemerintah, keluarga keturunan Muhammad bin Abdul Wahab yang pegang jaga agama Saudi, kami taat. Itu menyebabkan keluarga ni tak memberi masalah kepada keluarga Saud. Sebab itulah ketika mana King Abdul Aziz menjadi king, raja pun, dia masih mengekalkan keturunan ataupun keluarga Muhammad Abdul Wahab untuk menjaga urusan agama, atau lebih kita kenali sebagai jawatan mufti lah, yang mengepalai urusan agama di Saudi itu sendiri. Okey, hadirin sekalian, ini realiti dia yang berlaku. Sebab tu tuan-tuan tengok tak, King Saudi hidup memang duit kaya rayanya, tuan-tuan tak pernah kira lah. Tapi tuan-tuan tengok tak kubur dia macam mana bila dia mati? Kubur dia ikut sunnah betul. Itu tak ada siapa boleh nafikan. Tuan-tuan takkan nampak ada sebarang binaan kubur Seksyen 21 lebih hebat daripada kubur King Fahad. Ya. Sebab apa? Dia dalam urusan agama, dia divide secara perlembagaan dia. Okey? Maknanya memang di dalam perlembagaan negara dia, sebarang berkaitan dengan urusan agama. Sebab itu tuan-tuan tak nampak secara, tak tahulah kalau buat sembunyi-sembunyi, tapi tak pernahlah kita jumpa King Saudi buat birthday apa, tak ada. Memang tak ada. Okey? Sebab urusan agama, segala hal ehwal urusan agama, dia akan follow kepada badan agama dia. Sebab itulah kalau tuan-tuan tengok, the last king Saudi yang meninggal, King Abdullah, saya ingat 2008 ke 2000 apa kan. Tuan-tuan tengok kubur dia waktu tu. Memang kubur dia memang biasa sangatlah. Tak ada benda pun. Tabur bunga pun tak ada. Kan? Kubur betul-betul sunnah lah. Okey? Baik.
Sampailah tuan-tuan 2017. Okey. Apabila naiknya seorang putera mahkota daripada cucu Abdul Aziz. Selama kita hidup ni tuan-tuan, kita masih belum tengok King Saudi selain anak King Abdul Aziz. Sekarang ni pun anak dia Salman. Salman dengan King Fahad. Tuan-tuan, dulu zaman King Fahad lah kot paling lama kan. King Fahad dulu adik-beradik seibu. Dia anak dia banyak, 40 lebih. Bini dia ramai, King Abdul Aziz ni kan, anak dia sampai 40 lebih. Memang kerja dia tu je, tak ada kerja lain. Kan? Dia, tapi dia dengan apa tu, dengan Fahad, Salman dengan Fahad ni adik-beradik seibu. Sebab apa? Dia dalam banyak-banyak bini tu ada bini yang dia takut. Ada bini yang pengaruh dia kuat daripada family Sudairi. Itu dia. Sudairi ni mak Fahad lah, mak Salman. Sebab tu anak dia 2 orang sahaja jadi king. Dulu ada seorang King Faisal, ingat tak? King Faisal hak kena tembak dengan anak saudara tu. King Faisal tu pun bini dia family Sudairi juga. Dia ada dalam Saudi ni dikenali sebagai the Sudairi Seven, the Seven Sudairis. 7 orang dari family Sudairi itu, termasuklah Fahad dan juga King Salman sekarang ni. Baik, 2017 naik anak Salman sebagai putera mahkota yang kita kenali sebagai MBS pada hari ini, Muhammad bin Salman. Era Muhammad bin Salman ni tuan-tuan totally different dengan era Saudi yang dahulu. Apabila secara umumnya dia menafikan hak dan kuasa pemegang amanah agama daripada keluarga Muhammad Abdul Wahab sejak turun-temurun sepanjang pemerintahan Saudi. Sebab tu tuan-tuan tengok Saudi berubah hari ni. Mana pernah Saudi buat konsert apa semua, tapi dia boleh buat. Okey. Dia buat satu perubahan liberal yang begitu drastik, yang tidak disukai oleh warga Saudi sebaya tuan-tuan sekalian, tapi cukup disukai oleh warga Saudi baya-baya saya dan yang lebih muda. Sebab orang muda dia cukup suka dengan pendekatan Muhammad bin Salman ni, sebab bagi mereka dah lama sangat terkongkong. Betul. Sebahagian mereka berpakaian tu adat. Saya pernah bawa jemaah umrah, dia nak pergi jumpa sepupu dia yang duduk di Saudi. Pergilah, pergi bawa. Dia ambil kami tu pakai jubah semua nampak mata tuan-tuan. Sampai dalam rumah dia cabut jubah dia. Tu dia punya pakai, saya tak payah cerita lah tuan-tuan. Kan? Macam mana tuan-tuan tengok orang perempuan berjoging dekat luar tu, macam tu lah dia pakai kat rumah. Saya ada di Mutawif, ana Mutawif ya salam. Habis dia pakai luar, dia pakai. Saya pun kata bergurau lah, saya kata kan, saya berani saya macam tu. Kat luar pakai jubah kuais, saya kata kat dalam ada qarar, dia kata itu undang-undang kat luar tu. Dia pakai begitu pasal kat luar tu undang-undang. Tapi itulah dia, hadirin sekalian. Kita rehat dulu, kita cerita, tak sempat nak cerita semua ni, tak masuk lagi. Boleh saya buat conclusion sikit lah nanti insya-Allah selepas azan insya-Allah. Baik.
حي على Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik Ustaz, saya buat conclusion sahaja untuk hari ini. Ya, kita akan sambung lagi bahas ini insya-Allah pertemuan akan datang tentang sebab dia hadis tuan, dia ada masalah bab hadis kerana Nabi menyatakan satu benda yang berat tentang Najd ni, wilayah Najd ni. Nabi kata min huna tatla'u qarnus syaitan, daripada sanalah akan munculnya terbitnya tanduk syaitan. Kenapa Nabi sebut macam tu? Jadi penting untuk kita bahas, kita faham latar belakang dulu. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, tak apalah kita tak bicara yang lepas-lepas tu kerana kita bicara yang ada pada hari ini. Ya, pemerintah sedia ada yang ada pada hari ini, yang sekaligus kita melihat Saudi mencatatkan satu sejarah perubahan yang begitu drastik daripada segi budaya liberal dan hedonism dia, itu hiburan dan liberalism dia yang tak pernah berlaku sejak negara itu ditubuhkan, sama ada Saudi moden ataupun Saudi lama yang bermula sejak tahun 1700 dahulu. Jadi adakah ini berkait, boleh kita lihat berkait dengan apa yang Nabi SAW sabdakan? Ya, pasti ada kaitan, ya, kerana sifat-sifatnya itu memenuhi hadis Nabi SAW. Jadi kita akan bicarakan berkenaan dengan situasi terkini pada akan datang Saudi, ya, dan kita akan cuba relate dengan apa yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis berkenaan dengan Najd, dan kita juga akan bahaskan kenapa Najd itu bukan Iraq seperti yang didakwa oleh sebahagian pihak. Okey, wallahu alam. Jadi mudah-mudahan insya-Allah, ya, Allah memberikan kita kefahaman berdasarkan pembacaan hadis-hadis ini. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman insya-Allah, wallahu alam. Semoga Allah rahmati kita semua. Insya-Allah kita bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Qulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.